2 tahun yang lalu kadar OPR kita berada pada 3.5, 3.25, ya. Dan kerana kelembapan ekonomi sewaktu PKP, dianya telah diturunkan kepada tahap paling rendah dalam sejarah, kepada 1.75. Jadi di negara-negara tertentu selepas PKP, kerana mereka mengalami tekanan inflasi yang tinggi, mereka mengambil langkah yang lebih drastik, menaikkan kadar dengan lonjakan yang tinggi sampai 0.5, 0.75 dan sebagainya. Ya, itu satu kaedah. Tapi di negara kita, proses memulihkan semula OPR kepada tahap yang lebih stabil seperti mana sebelum pada COVID itu dibuat secara gradual, kenaikan 0.25 mata daripada 1.75 sekarang dah sampai ke berapa 2.5, ya. Jadi ini kaedah yang berbeza-beza digunakan oleh agensi yang mengawal polisi monetary negara. Dia tidak diputuskan oleh jawatan kuasa jihad, dia tidak diputuskan oleh kabinet, dia diputuskan oleh pakar-pakar, terutama sekali ahli-ahli jawatan kuasa dasar monetary yang ditadbirkan di bawah Akta Bank Negara, di bawah Bank Negara. Kita tahu Bank Negara Malaysia mempunyai rekod yang cemerlang dalam menguruskan ekonomi negara. Kita tidak perlu merasa sanksi atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh jawatan kuasa monetary yang bersidang setiap 3 bulan, kalau tidak salah saya, setiap kuarter. Mereka melihat kepada keseluruhan senario untuk memastikan negara kita mempunyai dasar monetary yang baik. Pada masa yang sama, MOF juga perlu akan terus mengadakan dasar-dasar fiskal, terutamanya bila ada pembentangan belanjawan dan sebagainya. Jadi kesemuanya ini diteliti oleh kerajaan dengan begitu rapi sekali dan akan terus dipantau secara keseluruhannya. Kita ingin menegaskan walaupun ada polemik yang mempertikaikan soal kewajaran, kewujudan jawatan kuasa ini dan sebagainya, saya ingin menegaskan lagi bahawasanya jawatan kuasa ini bukan diwujudkan secara ad hoc, ya, kerana dia merupakan jawatan kuasa berasaskan satu kertas jemaah menteri yang disediakan oleh pihak EPU, dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri yang menjaga hal ehwal ekonomi dan dibincangkan dalam mesyuarat jemaah menteri dan bersetuju beberapa menteri menggemblengkan tenaga. Jadi komitmen kita akan kita teruskan kerana kita tahu ini bukan satu isu yang mudah dan kita tidak boleh orang kata passing the buck ataupun kita orang kata nak tolak-tolak bola ke sana sini. Kabinet mengambil pendekatan hold the bull by the horn dan juga micromanage setiap permasalahan rakyat dan tidak membiarkan begitu saja. Jadi bila perlu ada jawatan kuasa, bila perlu ada interministerial orang kata cooperation, maka kita perlu bekerja sebagai satu pasukan dan tak boleh masing-masing bekerja di dalam silo masing-masing. Pendekatan ini akan diteruskan. Sejauh mana kita berkesan ataupun tidak itu, kita akan melihat berdasarkan kepada hasilnya. Tapi adalah tidak wajar seperti mana salah seorang ahli parlimen yang membuat telahan kerana OPR dinaikkan 0.25 mata, therefore jawatan kuasa ini gagal. Perkara tidak semudah itu dan itu terlalu dangkal punya cara penilaian terhadap pengurusan ekonomi negara. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.